إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat, para guru, ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya pada malam ni dapat kita sama-sama Allah pertemukan dengan izinnya untuk sama-sama melakukan menyambung tadabbur kita suratul Fatihah. Jadi kita masuk hamdalah ni, bahagian ayat yang kedua, al-alamin, rabbul alamin. Jadi kita tengok pada awalnya kita dah belajar memulai bacaan Quran dengan ta'awuz. Betapa pentingnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan musuh kita, terutamanya ketika ingin membaca Al-Quran ni. Sebagaimana firman Allah, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau hendak mulai bacaan Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi musuh sentiasa mengambil peluang, terutamanya apa yang paling dia tak suka adalah apabila kita dekat dengan hidayah daripada Allah Al-Quran, maka lebih mereka ni bekerja keras untuk menghindarkan kita daripada beroleh keberkatan dan manfaat daripada petunjuk Al-Quran ni. Itulah Allah berpesan kepada kita untuk mulai dengan ta'awuz. Kemudian suratul Fatihah dimulakan dengan basmalah. Jadi kita mula seterusnya dengan bertawassul. Bertawassul membaca Quran dengan memulakan dengan kalimah basmalah ni, terbentuk tawassul kita kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia. Bagi apa? Supaya kita beroleh berkenan dan keberkatan, sebagai bentuk taqarrub kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian masuk kepada ayat yang kedua, kita mula memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Dan puji-puji kepada Allah ni bersangkutan dengan 4 sifat Allah. Yang pertama, kita memuji Allah kerana dia sebagai Rabb. Sebab itulah kita lihat di sini lafaz ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah, segala puji dan syukur hanya hak milik Allah. Iaitu siapa dia? Rabbil alamin. Jadi wama rabbul alamin. Jadi wama rabbul alamin, soalan dia, siapakah Rabbul Alamin? Siapa pernah tanya wama Rabbul Alamin? Jadi maksud Rabb ni secara banyak makna dia, bahasanya. Antaranya makna yang paling dominan 3 ni. Rabb. Rabb iaitu pertama, maksud yang dimasukkan dalam Quran yang khaliq, pencipta,
Allah ni pencipta lah. Makna yang kedua, Allah ni sebagai Malik, pemilik. Dan yang ketiga, Mudabbir. Allah ni pengurus, pentadbir. Jadi gabungan tiga makna ni, Khaliq, Malik dan Mudabbir, menjadi makna Rabb. Demikian juga sifat Allah cipta, Allah memiliki, mengurus ni semua sifat dia. Di dunia ni sifat dia apa? Secara berkembang kan. Seperti Rabb ni juga kita sebut apa? Allah didik. Juga disebut Murabbiyun. Allah ni juga apa? Sifatnya mendidik, mencipta dengan kadar-kadarnya, aturan-aturannya, pengembangan dia. Tanpa kita sedari sempurnanya Allah dalam menguruskan, mengembangkan makhluknya dalam kehidupan ni. Baik. Jadi wama rabbul alamin, apa yang Allah uruskan. Jadi ini masuk Rabb. Jadi dalam ayat ni digabung dengan siapa? Rabbul alamin, Rabb al-alamin. Rabb kemudian ada al-alamin. Di dalam bahasa Arab ni kata frasa. Kata frasa, Rabbul alamin atau Rabbil alamin. Itu kita boleh tambah di sini apa? Bagi kat sini. Tuhan bagi al-alamin apa? Sekalian. Jadi sebab tu bila kita sebut Tuhan ni dia makna yang dah diringkaskan lah. Kalau dalam Quran ada dua kalimah kan, disebut ilah. Ilah pun kita kata apa? Tuhan juga. Rabb pun kita kata apa? Tuhan juga. Jadi bahasa Arab kalimah lain, tiba-tiba terjemah kita sama, maka kita telah pun makna kita, skop makna kita jadi sempit dah. Sedangkan bahasa Arab makna dia lebih luas. Yang sepatutnya kita selidik apa makna dia, kenapa berbeza lafaz. Jadi nilai ni telah hilang bila kita tak belajar. Sebab tu penting kita nak tadabbur supaya kita nampak beza dia. Baik. Jadi bila dia sebut Rabb, beza kalimah Rabb dan ilah ni, bila sebut Rabb ni rujuk pada apa? Allah suruh kita fikir apa? Bila dalam Quran sebut Rabb, Allah namakan sifatnya dengan Rabb. Kalau dalam ayat ni Allah kata ilah, apa beza? Bila suruh Rabb ni, maknanya apa yang Allah nak kita fokuskan adalah pada ni semua apa? Af'alullah. Af'alullah. Iaitu apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Sempurnanya perbuatan Allah ni. Itu Rabb. Lepas Rabb tu cerita tentang sifat-sifat bagaimana perbuatan dia yang maha sempurna. Dalam melaksanakan apa yang dia kehendaki. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kan? Jadi manakala al-alamin, Allah ni mengurus perbuatan Allah ni dalam mengurus apa? Hebatnya Allah kalau kita tengok seorang tu, ibu ke ataupun majikan kan, company besar. Jadi kita kata dia apa? Hebat dia ni, urus dengan satu apa? Ada beribu-ribu cawangan dia boleh uruskan. Hebat tak orang macam ni? Kita boleh kata hebatlah. Allah Subhanahu Wa Taala ni apa yang diuruskan? Sebab itulah soalan tentang siapa Rabbul Alamin ni. Al-Alamin ni secara maksud dia kulluma, ni makna rekahlah, siwa Allah. Apa yang selain Allah itu namanya alam. Jadi alam malaikat ke, alam tumbuhan, alam haiwan, segala bentuk
Alam yang ada, yang Allah ciptakan, selain dia, itulah alamin. Kullu ma siwallah. Itu maksud al-alamin. Jadi, wa ma rabbul alamin. Bagaimana maksud dia? Cuba tengok dalam surah 26. Kita buka dulu satu keterangan yang dijelaskan oleh Nabi Musa. Apa itu Rabbul Alamin? Jadi Nabi Musa menjelaskan dan Allah rakamkannya dalam Al-Quran. Jawapan Nabi Musa kepada pertanyaan tersebut. Dalam surah 26. Ayat yang ke 23. Surah Asy-Syu'ara 368. Muka surat 368. Ayat 23. Kita baca daripada ayat 23 tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa ya. Okey. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Jadi kata Fir'aun bertanya, qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Apa itu Rabbul Alamin? Sebab apa? Dia mengaku dia siapa? Ana rabbukumul a'la, kan? Akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Jadi dia tanya, siapa Rabbul Alamin ni pula? Apa jawab Nabi Musa? Qala rabbus samawati wal ard. Dia adalah Rabbus samawati wal ard. Iaitu apa dia? Pencipta, pemilik, pentadbir. Tadbir apa? Yang Fir'aun ni dia boleh kata dia ni ana rabbukul a'la, dia takbir siapa? Mesir tu je. Kan? Jadi jawab Nabi Musa ni apa? Pencipta, pemilik dan pengurus pentadbir siapa? Langit. As-samawat, petala langit, seluruh langit yang ada. Wal ard, dan juga seluruh yang ada di muka bumi. Dan wama bainahuma, dan apa yang ada di antara kedua-duanya. In kuntum muqinin, sekiranya kamu orang-orang yang yakin tentang dakwaan ini, tentang kenyataan ini. Baik, ini jawapan. Jadi itulah maksud kullu ma siwallah ni, iaitu apa yang ada di langit, di bumi dan di antara kedua-duanya. Dalam ayat lain, cuba tengok surah Toha. Ada 4 perkara kat situ Rabbul Alamin ni. Ayat yang ke 5 ayat. 6 ayat yang ke-6. Surah 20 ayat 6. Tadi surah 26 ayat apa? 23. Okay. Yang tengok dalam surah 20 ayat yang ke-6 tu, ada lagi kenyataan tambahan kat situ. Ada 4. Ayat 6 ayat 6. Jadi jawapan tadi kenyataan pertanyaan Rabbul Alamin tu apa? Quran menjawab apa? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Okey, kan? Dalam surah ni pula ayat 6. Kita
baca lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Beza dengan tadi Rabbus samawat, tak ada ma depan. Yang ni pula miliknya lah apa dia? Ma fis samawat. Apa tu? Apa saja segala benda yang ada di dalam langit. 7 langit tu. Apa saja yang ada di petala langit. Beza tak? Kita kata macam ni ya. Rumah ni saya punya. Kan? Rumah ni saya punya. Rumah ni dan segala apa yang ada kat dalam rumah ni semua saya punya. Sama tak sama? Sama tak? Sama ke lain? Rumah dia punya, dalam tu orang punya. Orang duduk, orang sewa kan contoh. Rumah ni, dalam tu barang rumah tu pun saya punya. Sama tak sama? Sama tak? Kan lain tu. Jadi Rabbus samawat, dia Tuhan yang mengurus langit kan. Yang ni lahu ma fis samawat. Apa dia? Yang ada dalam tu, perincian dalam tu yang kecil-kecil, makhluk tu semuanya diurus oleh Allah. Dan wa ma fil ard, dan segala apa yang ada di dalam bumi ni. Atas siapa? Kita. Kamu tu pun wahai Firaun sama. Itu maksud dia. Jelas beza kan? Wa ma fil ard, kemudian apa? Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Apa gak yang ada di antara langit dan bumi? Manusia ni. Dalam Quran ada tak jelaskan apa yang ada ke antara langit dan bumi. Ini satu benda besar lah. Dan ini kalau tak ada, kira orang kata apa? Kat bumi ni tak ada kehidupan lah. Apakah apa yang ada di antara langit dan bumi? Benda penting ni. Saya boleh jawab soalan. Tapi jawapan dia ada dalam Quran. Cikgu Ida ni. Ada? Cikgu Ida orang lama. Tak ada pun. Apa yang ada? Rasa-rasa? Buka surah. Okey. Jadi kita simpan wa ma bainahuma, kita tahu apa dia. Wa ma bainahuma yang Allah sebut dalam Quran. Ini penting rupanya benda ni. Memang banyak apa yang ada di antara. Tadinya kita kan duduk di antara langit dan bumi, kita duduk di atas kan langit. Jadi dan wa ma tahtas sara, ni tambahan dia kenyataan. Tadi sampai bainahuma, ayat ni sampai apa? Wa ma tahtas sara, apa yang ada kat bawah bumi ni yang kita pun tak tahu, yang tumbuh tu kan. Apa yang ada, manusia cuba jelajah masuk dalam. Itu semua diuruskan, dimiliki, dicipta, dimiliki dan diurus oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang ada di antara kedua-duanya langit dan bumi ni? Cuba tengok surah 2. Surah 2. Surah Al-Baqarah. Ayat 164. 164. Jadi al-alamin ni jelas. Ini secara istilah ni dalam tafsir. Kullu ma siwallah, seringkas. Tapi Quran detailkan apa itu kullu ma siwallah, langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawahnya. Subhanallah, 4. Jadi apa ni? Ada 4 didetailkan. Satu apa? Ma fis samawat. Yang kedua, ma fil ard. Yang ketiga, ma bainahuma. Dan yang keempat, ma tahta as-sara. Dulu kita sekolah, kita buat buku teks, dia punya Quran, kita point kan. Nampaklah dia punya perkara inilah maksud kullu ma siwallah. Itulah maksud al-alamin tu.
Jadi Allah ni uruskan apa? Al-alamin ni dimasukkan dalam Quran. Jadi sekarang ni bainahuma tu kita tengok dalam surah ni. Surah 264 mari kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ini inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan sifat Rabb yang pertama apa dia Allah ni Khaliq. Pada penciptaan langit, Allah cipta langit, 7 petala langit ni, wal ard dan bumi, dan pada waqtilafil laili wan nahar apa ni? Lalu Allah menguruskan kan kejadian tersebut, mengubah perubahan berlaku siang dan malam, dan wal fulkil lati tajri fil bahr, turun lagi di bawahnya, iaitu bagaimana pula kapal yang berlayar di lautan. Bima yanfa'un nas, yang boleh bawa barang-barang muatan yang berat yang bermanfaat kepada manusia. Lautan yang lembut ni, air ni, tapi boleh menampung satu muatan yang berat tanpa dia tenggelam. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang Allah telah turunkan dari langit, dan yang berupa air. Fa ahya bil ard, lalu dengan air tersebut menjadi asbab hidupnya, adanya kehidupan. Ahya, hidupnya bumi ni, iaitu termasuk siapa? Dalam ayat ni dia sebut fa ahya bil arda, maksudnya tumbuhan hidup, haiwan pun hidup, manusia pun boleh hidup dengan hujan tadi yang turun di muka bumi ni. Ba'da mautiha, sesudah apa? Sebelumnya mereka tak wujud, mereka mati sebelumnya, kering tanah tu, lalu turun air ni hijau. Jadi wabatha fiha min kulli dabbah, dan dialah yang mengembangbiakkan pada setiap haiwan yang melata tu, yang bergerak, dan dialah yang menggerakkan apa? Angin dan as-sahab. As-sahab ni apa? Sahab ni maknanya awan yang gelap tu. Awan hujan yang bawa hujan tu. Yang musakhkhari, yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Ini sebenarnya benda penting ni. Inilah, kalaulah tak ada angin ditiup ke apa kan, setempat je hujannya, tak kena pada lain. Ini semua atas urusan siapa? Allah turunkan hujan lebih qadar, sesuai dengan tempat-tempatnya, sebagai rezeki kepada makhluk-makhluknya. Jadi hujan ni merupakan satu bentuk
rahmat Allah yang besar kepada kita. Lepas tu Nabi dalam hadis larang kita cela hujan. Jangan cela, apa dia? Kita doa hujan ni, Allahumma shayban nafi'an. Jadi itu maksud antara makna yang besar, makna apa yang ada di antara langit dan bumi adalah sumber rezeki kita, iaitu hujan yang berupa hujan. Wa fis sama'i rizqukum kan Allah sebut dalam ayat lain, surah Zariyat. Kita habiskan ayat ni dulu. Dan awan yang digerakkan di antara langit dan bumi itu untuk apa? Awan tu bawa rezeki hujan ni untuk turun di tempat-tempat yang Allah pilih. Jadi semua ni merupakan apa? La ayatin liqaumi yaqilun, merupakan tanda-tanda kebesaran. Jadi semua ni cerita tentang siapa? Ayat ni af'alullah, perbuatan Allah. Ayat ni cerita pasal perbuatan Allah je. Ada tak cerita pasal kita? Tak ada. Ni sistem yang Allah buat untuk kebaikan kita. Ini semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya dapat manfaat bagi siapa? Orang yang mahu berfikir yaqilun. Orang yang mahu berfikir. Jadi kerana itulah antara lagi yang Allah sebutkan antara cerita pasal nikmat. Jadi kita sekarang ni bila nampak Rabbul Alamin, apa lagi kita kena nampak? Inilah Allah ni, segala apa yang Allah buat ni, lakukan ni merupakan nikmat kepada hamba-hambanya. Apa yang Allah buat ni, ciptaan Allah ni semuanya kebaikan untuk kita. Tak ada satu pun yang buruk sebenarnya. Tak ada satu yang buruk. Semuanya kebaikan. Sebab itulah Allah ni ahsanul khaliqin. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkat Allah. Kenapa? Dialah yang mencipta, yang memiliki, yang mengurus alam ni. Jadi semuanya baik. Baik. Dalam surah 16. Setelah kita cerita tentang, kita tengok contoh rezeki yang Allah bagi pada kita. Dalam surah 16 ayat awal-awal. Jadi surah 16 ni surah An-Nahl. Kan? Surah An-Nahl, surah lebah. Okey. Sekejap ya. Saya bagi muka surat. Surah ke-16, buka muka surat 268. 268. Ayat ke-10. Jadi perbuatan Allah ni apa? Sebab tu Murabbi lagi apa Allah ni? Ar-Razzaq. Allah ni apa? Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Jadi ini satu bentuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita lah. Contohnya dalam surah kenapa kita baca surah ni? Surah ni kalau antara nama lainnya surah nama lain dia nikmat kan? Surah 16 ni antara nama ni surah nikmat. An-Ni'mah surah ni. Tapi nama tu jarang pakai tu. Surah ni kalau kita nak cerita nikmat-nikmat Allah, antara yang terbanyak Allah sebut cerita pasal nikmat Allah, bukanlah surah ni. Bacalah daripada awal. Baca terjemahan dia. Cuba tengok. Cerita pasal nikmat-nikmat Allah. Kan? Dan Allah ada tanya ayat khusus. Suruh kita cuba hitung nikmat. Surah ni juga. Jadi siapa nak tahu tentang nikmat-nikmat Allah yang banyak antaranya, boleh buka surah 16 ni. Kita tengok ayat yang ke-10. Kita pilihlah salah satu daripadanya. Ayat ke-10. Okey. Antaranya lah Allah menurunkan. Boleh. Saya minum sini ya. Boleh.
Allah turunkan apa? Air. Hujan kan. Auzubillah. Yap. Auzubillahi minasyaitonir rajim. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. Dialah yang telah menurunkan dari langit itu akan air. Air ni dari langit ke? Hujan dari langit ke bukan? Terjemah kita kata dari langit. Iya ke? Hujan dari langit? Siapa belajar ilmu tentang hujan? Pak Sako tahu kan? Siapa belajar tentang apa? Ekosistem ni. Hujan dari langit ke dari mana? Jadilah sahab yang bawa hujan sahab. Awan sahab tu. As-sahabu musakhkhari bainas sama'i wal ard. Tapi kenapa Allah sebut langit? Jadi antara makna as-sama' maknanya makan ulu. Langit ni tempat yang tinggi. Hujan ni dari atas, tempat tinggi. Turun ke bawah. Itu maksudnya. Bukan mesti hujan dari langit mana ni? Kan. Hujan daripada sahab yang bawa hujan tu. Dia bukan atas, dia antara langit dan bumi. Tapi dia tinggi. Tak mungkin hujan kat bawah kita. Hujan mesti duduk atas ni, turun ke bawah. Itu maksud dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia turunkan hujan dari langit tempat yang tinggi ni. Dan apa tujuan, apa dia punya manfaat dia? Lakum minhu syarabun, dan kamu akan dapat minum daripada hujan tersebut menjadi sumber air kita. Dan daripadanya juga dapat apa? Syajarun fih. Kita dapat tanam pohon-pohon yang sumber air ni, pohon yang boleh tumbuh. Dan juga padanya juga kita dapat bagi apa? Haiwan ternakan minum. Jadi 3 kepentingan dia dalam disebut dalam ayat ni. Dan Allah menyebutkan lagi secara khususnya ayat ke-11 tu. Ada 3 benda yang Allah suruh kita buat. Jadi dengan Rabb ni, sifat Allah tentang af'alullah ni, apakah tugas kita? Bila kita jumpa ayat ini perbuatan Allah, apa interaksi kita pula? Kita kena buat apa? Tugas kita dengan segala perbuatan Allah yang maha sempurna ni, apa kita kena buat? Sebelum nak puji tu, tiba-tiba nak puji. Nak sampai ke situ tu, apa tugas kita? Kita ada tugas sebenarnya. Cuba tengok ayat ni ya. Kita tengok ayat 10, 11, 11, 12 sampai 13. Situ ada 3 tugas kita, penutup ayat tu. Setiap penutup ayat tu, itulah tugas yang kita kena buat. Baik, cuba tengok ayat 11 dulu. Sambung baca Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli sya'rat thamarat. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Jadi apa kita kena buat semua ni? Allah kata apa? Dia menumbuhkan untuk kamu. Di sini maknanya apa? Dunia ni, hidup kita ni, ini satu prinsip orang Islam juga. Kita hidup di atas apa? Cause and effect. Sebab dan musabab dia. Memang macam tu. Kehidupan dunia macam tu. Syurga tak ada dah nanti. Kan? Tak ada dah sebab nak mati, tak ada dah. Sebab nak sakit, tak ada dah. Neraka pula tak adalah sebab nak apa? Tak ada semua. Jadi kat sini ada.
Kamu buat macam ni akan dapat macam ni, akibat dia macam ni. Jadi Allah sebut dalam ayat ni apa? Dia menumbuhkan untuk kamu. Macam mana kita tahu sebab ni? Allah letak bihi. Bi itu bi apa? Dengan detail sikit. Tengok bi kan? Ada kan? Yumbitulahum. Dia ayat dia kalau biasa kalau dah tak ada sebab. Yumbitulakumuz zar'a. Kan? Allah tumbuhkan kamu tumbuhan. Tak, Allah sebut macam tu. Yumbitulakum bihi. Bi itu bi apa? Bi itu bi sababiyah. Bi sababiyah. Hi itu aid ke mana-mana, domain balik ke mana? Ma'ah, air tu. Hi tu, domain hi tu balik dekat air ayat sebelum. Jadi, nampak? Jadi Allah menumbuhkan, memang yang tumbuhkan Allah untuk kita. Lakum untuk kamu Allah tumbuhkan tumbuhan tu. Tapi apa? Disebabkan sumber air tadilah tumbuhan tumbuh. Nampak tak? Jadi kita kena berusaha lah jaga benda ni. Sebab inilah dunia sekarang. Bukan khayalan. Realiti kita kena hidup demikian. Sakit cari ubat, kena usaha. Itulah maksudnya. Jadi Quran ajar kita untuk berpijak di bumi yang nyata. Kan? Jadi baik. Jadi Allah menumbuhkan untuk kamu disebabkan air tadi akan tumbuh tumbuhan tadi tu. Yang berbagai jenis apa dia? Zaitun, lagi nakhil, kurma, wal a'nab, anggur-anggur, wa min kulli thamarat, dan pelbagai lagi jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi semua ni merupakan apa? Inna fi dzalika laayatan liqaumi. Jadi kita kena buat apa dengan perbuatan Allah ni? Tafakkur. Jangan duk gaduh apa yang kita. Sebab tu ada kan hadis Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah. Fikir-fikir selalu tentang ciptaan Allah ni. La tatafakkaru fi dzatillah. Jangan sibuk nak fikir Allah tu macam-macam. Tak payah tu. Itu bukan kerja kita. Kita pun dalam badan kita pun tak tahu benda ni. Jangan terlebih lajak sangat. Fikir apa yang Allah cipta ni, apa yang kita dah buat. Kita dah syukur ke belum? Kita dah gunakan untuk jadi amal soleh ke belum? Fikir yang tu. Itu sepatutnya. Jadi apa yang kita kena buat? Pertama, Allah kata, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ni satu, kita kena tafakkur. Tafakkur. Dengan perbuatan Allah ni kita berfikir. Baik, dia akan ada manfaat besar untuk kita. Seterusnya, kita masuk ayat 12. Sambung wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Wan nujumu musakhkharatun bi amrih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Lebih dalam lagi, ini di atas kita. Tadi yang kita nampak tumbuh di muka bumi ni, dekat dengan kita. Sekarang Allah pergi jauh sikit. Yang kita boleh nampak di mana? Di atas kita ni. Wasakhkhara lakumul lail wan nahar, dan Allah juga telah pun menguruskan, menundukkan untuk kamu. Macam mana? Kamu terus. Ya. Jadi Allah telah pun menjadikan untuk kita apa? Siang, malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, dan matahari serta bulan. Apa faedah dua ni? Siang, malam, faedahnya? Siang dan malam. Cari rezeki. Malam rehat kan? Malam rehat. Siang lagi? Berusaha lah untuk hidup Malam beribadah. Siang bukan ibadah. Ibadah juga rupanya kan? Ibadah.
Dalam hadis apa dia? Orang yang jadi malaikat ni dia doakan kita kan. Pagi hari. Allahumma barik li, Nabi doakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha kan. Ya Allah berkatilah umatku pada waktu pagi mereka ni. Dalam hadis tu ada dua. Apa dia malaikat ni? Allahumma ati munfikan talafan. Pagi-pagi ada malaikat doa dah kan. Orang yang berinfak, memberi manfaat untuk orang lain ni, ya Allah berilah orang ni apa? Orang yang bersedekah ni, orang yang berinfak ni apa? Khalafan, gantian. Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah berilah orang yang kedekut ni, apa dia? Malas-malas pagi-pagi malas, kedekut lah. Apa dia? Talafan. Apa talafan? Kebinasaan, kehancuran kat dia. Setiap pagi tu. Jadi rupanya berkat dia bila kita ni waktu siang ni kita boleh dapat satu yang besar lah, doa para malaikat. Dengan kita apa? Memanfaatkan diri kita. Ini kita menginfak lah. Sebab tu dalam hadis Sahih Muslim disebutkan kullun nas yaghdu. Setiap manusia memang akan sentiasa beraktiviti, cari sesuatu. Yaghdu. Fabai'un nafsah. Lalu dia akan menjual diri dia masing-masing. Sama ada dia jual diri dia kat nafsu dia atau dia jual diri dia untuk apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Famu'tikuha au mubikuha. Dan dengan perbuatan dia yang dipilih nanti jalan dia, sama ada hal tu akan memerdekakan dia ataupun menjadikan dia apa? Hamba kepada dunia. Dua. Itu manusia ni. Kita hari-hari macam tu. Jadi waktu siang memang kita mencari kehidupan, tapi ingat jangan lupa, jangan asing, itu ibadah juga. Itu sebenarnya ibadah juga. Orang nampak malam ibadah. Malam kita ibadah dengan siapa? Dengan Allah. Kan bersendirian kita dengan Allah. Siang ibadah juga untuk manusia. Hablum minan nas wa hablum minallah. Itulah kemanfaat waktu malam dan siang ni sebenarnya. Wasyamsa wal qamar. Apa pula? Matahari dan bulan ni. Ini adalah satu lagi faedah kita. Kalau tak ada matahari, tak ada bulan, kan? Ada kalender tak? Kalender kita pakai kalender apa? Gregorian maknanya apa? Matahari ya. Matahari punya kitaran. Dapat hitungan 365 hari. Lagi Qamariah, kalender apa? Qamariah. Putaran bulan. Kalau tak ada dua ni, ada tak masa kita berjalan? Ada tak kita masa? Tak ada masa. Jadi masa juga di dunia ni menjadi atas sebab. Akhirat nanti ada tak matahari bulan ni kat syurga siang malam? Tak ada dah. Semua dah cabut, tak ada. Tak ada hari dah. Kan? Kita sekarang ni ada hitungan hari. Maka ini penting. Sebut dalam wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia rugi. Sebab apa? Matahari dan bulan ni dah makin tua. Habisnya pusingan, dia pun hancur, hari kita dah tak ada. Rupanya hari kita ni ada sebab apa? Selagi ada matahari dan bulan, hari kita masih wujud. Ini orang yang, ni Allah kata suruh kita apa? Cuba tengok. Demikian juga bintang-bintang yang Allah tundukkan untuk kita ni. Yang kita boleh lihat bintang-bintang tu sebagai apa? Sumber untuk kita dapat hidayah, itu jalan kita, jalanan. Dia tahu mana arah bintang. Jadi ini semua inna fi zalika laayatil liqaumi ya'qilun fikir. Apa manfaat tadi? Baru kita nampak. Jadi dapat yang kedua kita kena buat dengan perbuatan Allah ni, yang kedua apa kita kena buat? Ta'akkul. Jadi tafakkur dia mudah, benda dekat. Ta'akkul benda yang lebih dalam lagi. Kita nak fikir lebih dalam ta'akkul disebut yang kedua. Ta'akkul. Ini yang kedua. Yang ketiga, seterusnya ayat terakhir. Ta'akkul. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh.
Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Dan apa yang Allah telah siapkan untuk kita, untuk kamu yang ada di bumi ni, yang mukhtalifan alwanu, pelbagai warnanya, iaitu buah-buahan tadi. Ini sumber air, menjadi sumber makanan kepada kita. Apa kaitan ayat 11 dengan ayat 12 ni? Allah cerita tumbuhan, kan, air, tumbuhan. Kemudian Allah cerita matahari, bulan. Itulah proses, ada fotosintesis. Semua itu proses bolehnya tumbuh-tumbuhan ni. Kalau tak ada, tak adalah. Tak boleh hidup juga. Air saja. Cuba kita ambil air, kita tanam pokok, letak dalam rumah je, tak payah ada matahari. Agak-agak tumbuh tak? Tak boleh, tak ada. Semuanya saling sempurna, menyempurnakan. Inilah agungnya Allah. Sistem Allah ni sangat-sangat hebat dan agung, unggul sekali. Jadi benda ni akhirnya kita kata apa? Subhanaka la ilma lana ala, ataupun kita kata apa? Kita doa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Apa maksud dia? Surah apa tu? Kita tengok dulu ni. Jadi semua ni untuk orang yang macam mana? Kita kena buat apa seterusnya? Tafakkur, ta'akkul, yang terakhir tadhakkur, masya-Allah. Tadhakkur. Jadi inilah tugas hamba kepada segala yang Allah lakukan, perbuatan Allah. Kita fikir ni, sibuk hidup kita fikirkan ni. Suruh anak-anak kita belajar fikir benda ni. Sibukkan. Jadi ni, tazakkur maknanya apa? Orang yang sentiasa berusaha mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua digelar. Kalau kita buat proses ni, cuba buka surah 3. Ayat 190 hingga 191. Kita menuju menjadi golongan ni. Kita berusaha nak jadi golongan yang Allah sebut dalam ayat ni. 3, 190, 191. Sebab tu ni Nabi amalkan sunnah ni, baca pagi-pagi, bangun pagi. Kumpat ke tahajud tu, bangun. Nabi mula baca surah ni. 10 ayat. Surah 10 ayat akhir surah Ali Imran. 10 ayat akhir surah Ali Imran. Muka surat 75. So, nanti kita boleh hafal. Baca daripada ayat 190 sampai ayat 200. Pagi-pagi bangun baca. Ini sunnah Nabi. Dan Nabi sebut bila baca ni, Nabi baca ni, lalu Nabi sebut baca macam mana tu? Wailun, Nabi kata, wailun liman qara'ahu walam yatafakkaru fiha. Nabi baca ayat ni. Setiap pagi Nabi baca ayat ni. Ni sunnah juga. Ada dalam hadis sahih. Antara sunnah Nabi, bangun pagi-pagi sebelum subuh tu, bangun pagi kan. Tak kira lah kita bangun 4 pagi, kita nak tidur dan nak solat tahajud. Nabi baca ayat ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab alladzi. Yang ni yang kita nak baca ni. Jadi kemudian hadis ni Aisyah beritahu. Kemudian Nabi kata apa? Wailun ni kata-kata Nabi. Pentingnya kita baca dengan penuh kesedaran. Nabi kata sebab apa? Nabi kata wailun liman qara'ahu walam yatafakkar fiha. Celakalah bagi orang yang bacanya, membaca ayat ni ke membaca ayat Quran, tapi apa? Walam yatafakkaru fiha, tapi tak mau fikir apa yang dia baca. Nabi kata apa? Celakalah bagi orang yang membaca ayat-ayat ni, tapi tak mau baca, tak mau fikir apa yang dia baca. Sedangkan dalam ni menceritakan tentang perbuatan Allah yang kita kena fikirkan, kena mendalamkan akal kita, fikiran dia, dan kena apa? Sentiasa ingat-ingat, tazakkur. 3 benda. Tapi kita tak buat. Nabi kata apa? Celakalah kalau orang macam ni. Dia tak kenal Tuhan dia.
Dia tak kenal Tuhan dia. Jadi ini jalan yang Allah sebut. Baik, kita nak tengok surah 3190. Kita nak tutuplah dengan ayat ni ya, insya-Allah. Satu 190 191 kan? Kita baca, boleh? Semua dapat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam, pertukaran siang dan malam benar-benar tanda-tanda kekuasaan. Bagi siapa? Ulul albab. Jadi semua ni yang buat perbuatan ni tadi apa dia? Tafakkur, ta'akkul, tadakkur ni gelaran dia sebenarnya siapa? Ulul. Ni ulul albab. Ulul albab. Albab daripada perkataan lubabun. Hati kita ni kita ada 4 lapisan lah. Sadru. Kan? Qalbu. Kemudian fuadu, kemudian lubab. Lub ni hati yang paling dalam. Sebab tu kita kata bahasa Melayu, kita kata lubuk kan. Lubuk kan? Lubuk hati yang paling dalam sekali, hati yang paling dalam. Ni disebut albab. Jamak dia albab. Dia orang-orang yang memiliki hati nurani yang paling dalamnya, yang itu kenal kepada pencipta dia. Siapakah mereka? Siapakah ulul albab? Ayat 191 kita baca. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi siapa ulul albab? Jadi apa jawapan dia? Ulul albab itu ialah alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang mereka yadhkuruna, mengingati Allah. Sentiasa ke sekali-sekala? Sentiasa yadhkurun. Sentiasa mengingati Allah. Dia usahakan macam mana jalan dia. Macam mana nak sentiasa ni? Dalam keadaan qiyaman, berdiri. Dalam keadaan qu'udan, duduk. Dan dalam keadaan ala junubihim, di atas, dalam keadaan berbaring. Itu maksud dia. Junubi belakang ni lah, baring. Jadi ni 3 keadaan manusia dalam hidup dia. Dia tak ada buat benda lain, tak ada terbang kan. Kita sama ada duduk sekarang ni, kejap lagi kita berdiri lah. Lepas tu kejap lagi kita balik rumah yang baring pula. Besok duduk kejap, bangun, berdiri. Itulah kita, rotate kita, itulah dia hidup ni. Tapi dalam keadaan ni semua, apa juga keadaan? Apa dia usaha? Yadhkurun Allah. Sentiasa berusaha ingat siapa? Macam mana ingat Allah tu? Sentiasa zikir je ke? Mampu tak? Mampu tak kita zikir subhanallah tanpa henti? Ada malaikat Allah memang dicipta untuk tu. Malaikat ni cipta untuk sebetul je. Sepanjang hidup dia itu je. Kita boleh? Tak. Macam mana cara dia? Tadilah fikir setiap kali makan, makanan rezeki ni macam mana ni rezeki ni dapat ni, fikir. Tafakkur, fikir. Ini apa tak fikir, fikir sedap je, lepas tu cari lagi kan. Habis. Tak, fikir. Jadi fikir tentang Allah.
Itulah maksud dia. Dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka sentiasa memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Sibukkan begitu. Jadi apa saja sebenarnya kita, sebab itulah Nabi banyak zikir. Keluar bilik air pun, masuk bilik air ada zikir. Lepas buang air Nabi kata apa? Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Itu sekecil benda pun Nabi kata, oh ini perbuatan apa? Allah yang izinkan buat ni, dan ini nikmat. Buang air, buang najis nikmat. Kalau tak kita boleh sakit. Iaitu kita segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan daripada kami ini kekotoran ini. Wa afani, dan dengan sebab itulah kami ini sihat, afiah. Subhanallah, kan? Itu benda yang paling orang kata buang air je. Apatah lagi yang lain, Nabi ajar semua. Jadi inilah orang yang disebut ulul albab. Dan natijahnya apa? Rabbana ma khalaqta, sampai ini kata-kata yang muncul. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan. Apa tu? Tidaklah engkau ciptakan semua tadi, engkau uruskan ni semua yang ada dengan kami ni, semuanya tak sia-sia. Apa maksud tak sia-sia? Tak sia-sia maknanya apa? Nyamuk sia-sia tak? Tak sia-sia. Jadi apa maksud tak sia-sia sebenarnya? Ya, dan manfaat. Semua dalam hidup kita, semua yang Allah bagi, kita boleh dapat apa? Manfaat untuk akhirat. Semua alat-alat kita boleh guna untuk dapat manfaat akhirat. Tak sia-sia. Nak berniaga makan, fikir. Jangan hanya untuk apa? Keuntungan je, perut je. Tapi untuk apa sebenarnya? Beri manfaat orang lain. Pastikan kita nak pahala. Supaya tak sia-sia dalam kehidupan kita di akhirat nanti, saat bertemu dengan Allah. Sebab itulah dia cakap apa? Subhanaka fakina azabannar. Maksudnya apa tadi? Maksudnya yang tak batil tu, semua yang kita ada dengan kita, modal ni semua, modal yang Allah bagi ni, boleh selamatkan kita daripada azab neraka. Kita boleh guna jalan tu. Kalau tak, itu nama dia sia-sia. Rupanya 3 biji kereta dia, rumah dia yang banyak berniaga tadi semua, tak dapat selamatkan dia daripada azab Allah. Sedangkan Nabi kata apa? Ittaqillah walau bisyikki tamrah. Peliharalah diri kamu, ittaqinnar. Peliharalah diri kamu daripada neraka walaupun modal kamu ada separuh kurma je. Maknanya tak ada alasan. Separuh kurma kalau orang tu bijak boleh selamatkan dia daripada azab. Tapi malangnya kalau orang tu ada bukan separuh kurma, hidup dia, Allah bagi dia apa? 3 bidang tanah, macam-macam, tetap kena azab. Ini orang yang menyia-nyiakan apa yang Allah berikan. Jelas kan? Inilah Rabbul Alamin. Inilah Rabbul Alamin. Sebab tu kita wajib terpuji Allah sekarang ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur Allah, inilah Rabb kita. Bukan yang lain. Allah Rabbul Alamin. Allah lah Tuhan kita. Alhamdulillah, kita syukur. Nikmat. Semuanya yang Allah beri, semuanya kebaikan yang saya dapat manfaat untuk selamatkan diri saya daripada apa? Azab api neraka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah nanti kita sambung seterusnya ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, pada minggu yang seterusnya. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba', wa min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.